Finally, Xiaomi Malaysia telah pun melancarkan Redmi Note 11 series yang terbaru secara rasmi untuk pasaran Malaysia, dan aku pasti korang dah tahu berapa harga jualan dia, berapa varian dia, spesifikasi, design apa semua. Untuk starting price Redmi Note 11 sekitar RM749, korang akan dapat free gift, akan dapat diskaun kalau korang beli secara pre-order. Dan untuk the highest varian model Redmi Note 11 Pro 5G mencecah RM1,300. So kalau kita nak bandingkan dengan Redmi Note 10 series, memang ada peningkatan harga sekitar RM100 lah berbanding dengan model yang sebelumnya. So dalam video kali ini aku akan kongsikan first impression aku ataupun apa pendapat aku secara ringkas tentang Redmi Note 11 Pro 5G. So ini adalah the highest variant, dan varian aku dapat adalah warna hitam. Malangnya tak ada warna biru. Aku tak pastilah kenapa Xiaomi Malaysia tak nak bagi warna biru kan. So warna biru tu memang menarik gila kot. Dia macam ada efek-efek warna dekat bahagian panel belakang tu kan. Tapi yang ni pun sebenarnya warna dia nampak premium juga tau. So Redmi Note 11 series kali ni dah menggunakan rekaan yang berkotak, lebih kurang je macam iPhone 13 series. Rekaan berkotak macam ni memang sedap pegang actually. So rekaan macam ni dia lebih kepada rekaan yang very solid lah. Dan shade dekat bucu ni actually dia tak tajam sangat tau. Macam iPhone 13 Pro Max ni dia tajam bucu dia. So kalau pegang tu rasa macam dia tajam sikit lah. Tapi untuk Redmi Note 11 Pro 5G ni dia punya bucu tu tak rasa tajam sangat, dan dia ada curvy sikit je dia punya shape tu, membuatkan sedap kalau kita nak pegang smartphone ni. Rasa boxy and then rasa memang solid lah. Untuk back panel ni menggunakan kaca. Frame dia aku tak sure apa, kemungkinan juga aluminium ataupun mungkin juga plastik, sebab previously dia menggunakan plastik punya frame. Tapi yang ni mungkin juga aluminium, sebab dalam spec sheet tu tak tulis spesifik apa jenis material dia digunakan. Tapi yang pasti back panel jenis kaca, dan dia punya texture pada bahagian belakang ni lebih kurang je macam phone-phone Xiaomi sebelum ni, macam Xiaomi Mi 11, Mi 10. So dia macam ada gloss matte finish. Kalau korang gerak-gerakkan, korang akan nampak dia punya reflection tu yang membuatkan memang nampak cantik gila guys. Dan untuk rekaan dia masih mengekalkan DNA rekaan macam phone-phone Xiaomi. Redmi Note 10 series punya rekaan pun masih lebih kurang macam ni je. Cuma dia punya kedudukan kamera tu sedikit saja berbeza, dan dia still petak macam ni. Dan actually untuk dia punya bonggol kamera ni dia bertingkat tau. So ada satu lapisan dan satu lagi lapisan utama yang besar ni untuk kamera 108MP dia. So walaupun korang nampak macam dia menggunakan banyak gila kamera, sebenarnya tidak. Dia just gunakan 3 kamera saja, 108MP, 8MP terawat dan juga 2MP makro. Yes, masih ada makro kamera yang aku rasa agak useless. Dan untuk bahagian yang lain ni korang boleh nampak ada tulisan AI lah, ada dia punya flashlight dan juga ada tulisan 108MP. Dan aku rasa tulisan AI ni macam useless lah, tak perlu letak kot. Messy gila kot rekaan belakang untuk Redmi Note 11 Pro 5G ni. Dia macam banyak gila tulisan kan. Ada tulisan ni Redmi 5G, tulisan 108MP apa semua. But of course aku suka texture dan juga feel pegang pada smartphone ni. Untuk smartphone ni juga actually dia menggunakan fingerprint scanner dekat bahagian power button, bukannya dekat in display. Kedudukan power button dan juga volume button ni yes memang very practical dan easy to use. In fact dia punya size untuk power button walaupun ada fingerprint scanner tak terlalu besar sangat. Pengalaman gunakan fingerprint scanner dia bagi aku memang seamless lah. Aku tak rasa macam dia ada fingerprint scanner bila aku gunakan betul-betul smartphone ni. Korang boleh tengok memang laju gila kot dia punya fingerprint scanner pada power button. Dia macam tak ada fingerprint scanner kan. Dia macam wish terbuka. Memang laju gila. So benda ni memang kita dah nampak lah pada previous model pun lebih kurang macam ni kelajuan dia. So untuk rekaan dia memang dia very familiar design. Dia pancur display and then ada bezel yang agak tebal pada bahagian bawah dan pada bahagian atas. Tapi untuk bezel tepi kiri kanan tu dia nipis sikit je. Panel screen yang digunakan pada Redmi Note 11 Pro 5G ni adalah jenis AMOLED display bersaiz 6.67 inci. Yes, cukup besar jugalah untuk sebuah phone mid-range yang cukup bagus pada tahun ni. Dan actually dia ada refresh rate 120Hz. Dan aku find out bila aku dah gunakan just 2 days, aku find out yang dia punya refresh rate tu tak konsisten to 120Hz. Dia akan drop sikit-sikit and dia akan naik balik. Kalau korang tengok sekarang ni, dia punya refresh rate akan turun, akan naik, akan turun, akan naik. Aku tak sure sama ada ini adalah jenis adaptive ataupun ada software issue ataupun memang display dia macam ni. Mungkin kalau aku tak guna dia akan drop sikit and dia akan naik balik. Tapi kenapa dia drop tu dia tak kekal drop je bila aku tak gunakan tu? Sebab kalau korang tengok ke sini turun naik. Aku takut benda ni akan efek dekat ketahanan bateri, ataupun mungkin ini adalah bug, atau mungkin ini adalah unit raw unit yang bukannya retail unit. Aku tak sure sebab ini memang Xiaomi Malaysia bagi. Aku tak sure sama ada ini adalah masalah yang korang bakal hadapi ataupun ini just masalah pada smartphone ni saja. So aku harapkan isu ni tidak akan
ada pada phone yang korang bakal beli nanti. Sebab yelah, bila benda ni jadi, dia mungkin akan beri kesan sedikit kepada ketahanan bateri. Sebab macam struggle turun naik kan. By the way, Redmi Note 11 Pro 5G ni juga masih mengekalkan ciri yang dah ditinggalkan lama dah oleh phone flagship. Even pada tahun ni pun aku nampak yang mid-range dah mula dah tak letak benda ni, iaitu audio jack 3.5mm. Tapi smartphone ni masih kekalkan, ada IR blaster lagi. And then smartphone ni ada dual speaker pada bahagian bawah ni dan juga pada bahagian atas ni. So basically aku macam tak faham juga kenapa Xiaomi tak letak je speaker atas ni dekat bahagian earpiece ni kan. So dia nampak lebih kemas dan tak nampak messy sangat. Sekarang ni kalau korang tengok smartphone ni, dia penuh dengan lubang-lubang, penuh dengan tulisan dekat bahagian belakang ni. Dan kenapa dia tak make it simple? Mungkin juga dengan adanya speaker pada bahagian atas ni, dia akan lebih kuat sikit mungkin. Bersama Bergi Faizana. So 5 perkara penting lah yang aku titik berat. Okay, one thing yang aku perasan sound dia tu tak adalah macam bagus sangat pun. Dia biasa-biasa lah. Dia standard for mid range. And of course, kelebihan dia sikit mungkin bunyi dia lebih lantang, tapi dia kurang bass lah. Dan satu perkara yang aku rasa kurang gemar dengan kedudukan speaker macam ni adalah, kalau aku pegang smartphone macam ni, aku main game ataupun aku tengok video kat Netflix, memang bahagian speaker ni akan tertutup dengan aku punya jari ataupun tangan ni kalau aku pegang macam ni lah. Tapi kalau aku pegang macam ni, aku rasa tak ada isu pun. So that's why aku rasa kalau Xiaomi letakkan speaker atas ni dekat bahagian earpiece, at least lah pada bahagian bawah ni je tertutup, tapi bahagian atas ni masih dengar dengan jelas lagi. So tak adalah macam bunyi mendap je kan kalau kita pegang macam ni kan. Untuk prestasi dan juga bateri dia, memang smartphone ni boleh tahan jugalah sebab dia menggunakan bateri sebesar 5000 mAh. In fact, Xiaomi bagi sekali dengan fast charging 67W dalam kotak jualan guys. So memang besar gila kot untuk smartphone mid range pada tahun ni. 67W lagi, aku macam mind blown gila babe. So dia bagi specs ataupun fast charging flagship pada phone mid range dengan harga RM1,300 saja guys. Cuma korang kena tahu specs, power apa semua, kita kena tahu juga pengalaman penggunaan pada smartphone ni, sama ada dia punya MIUI yang terbaru ni ada bugs ke tak ada bugs ke kan, sama ada stok tu banyak ke tak banyak ke. Macam Malaysia, Redmi Note 10 Pro stok macam tak ada tau, walaupun dia announce apa semua kan. So bila nak beli tu asyik tak ada stok je, tapi aku nampak after a few months ataupun a few weeks dah macam okey sikit stok dia. So chip dia menggunakan Snapdragon 695 dan ada rangkaian 5G guys. Ada 5G untuk smartphone ni. So kalau korang nak gunakan dalam masa 2-3 tahun mendatang ni, mungkin dengan adanya 5G ni dia masih relevan. Cuma in terms of prestasi sebagai phone mid range, aku tak pastilah sama ada dia boleh bertahan lama sikit untuk penggunaan yang lebih lama dari segi prestasi untuk gaming dan sebagainya. Dan untuk 695 ni dia lebih kurang je macam 7 series yang bawah-bawahan sikit. Dia tak sama sangat, cuma dia lebih kurang je, tapi dia tak samalah macam 7 series yang terbaru tu kan. Of course lagi power lah prestasi dia. Dan untuk 695 ni bagi aku cukup bagus lah untuk smartphone mid range pada tahun ni. So guys, kita tahu yang Xiaomi ni memang suka bagi spesifikasi yang cukup-cukup mantap untuk phone mid range doang, lagi-lagi untuk Redmi Note series ni kan. So untuk Note 11 Pro 5G ni saja ada kamera utama 108MP ala-ala macam flagship phone dah, and then ada fast charging 67W lagi, AMOLED display 120Hz lagi. Apa yang korang nak, aku rasa dah cukup lah ada dekat smartphone ni. Cuma dari segi chip dia tu ada memang limit untuk phone mid range sajalah, tapi lain-lain tu dia memang macam ala-ala flagship dah kan, dengan shape yang memang sedap gila pegang smartphone ni guys. Memang rasa smartphone ni premium. Cuma looks dia tu dengan banyak tulisan tu aku kurang sikit situ. Dan harga dia 1200 sampai 1300 tu dia just limit dekat 128GB storage saja, tak ada pilihan 256. Dan RAM dia ada 2 pilihan. Kalau korang nak tambah 100, korang akan dapat 8GB of RAM. Kalau korang nak beli Redmi Note 11 series, tak kisahlah model apa pun, aku recommend untuk korang cuba dapatkan dekat Factory Mobile. Aku letak link pembelian dekat pengalaman section, website dia, Shopee apa semua. Atau kalau korang nak walk in, korang just boleh pergi je kedai diorang dekat Shah Alam ada, dekat Terengganu ada, dekat Kelantan ada, untuk beli Redmi Note 11 series ataupun nak repair phone ke, nak beli phone model lain ke, tak kisah, korang boleh check it out dekat Factory Mobile. Okay, segalanya aku letakkan dekat description untuk korang check it out Factory Mobile. Dan ya, korang boleh kongsikan pendapat korang sama ada Redmi Note 11 Pro 5G ni memang memberikan kepuasan untuk korang dari segi spesifikasi dia, ataupun maybe korang concern bab user experience dari segi dia punya MIUI yang sebelum ni kita tahu ada bugs apa semua kan. Redmi Note 11 Pro 5G sedap pegang, cuma dia punya looks belakang tu banyak messy sangat lah dengan tulisan-tulisan tu kan. Kalau dia make it simple, make it minimal, maybe dia nampak lebih premium lah. Sebab looks dia ni dah nampak sedap tau, mata memandang untuk dia punya feels apa semua kan. Dia macam glossy matte finish, ada gabungan dua-dua benda tu. Sebab dia nampak glossy, tapi kalau pegang dia matte, and then dia still dapat tangkap lah aku punya cap jari tu. Dia tidaklah macam kalis cap jari sangat. So guys, jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum, bye.